Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Nurjadiah binti Luqman, berasal daripada negeri Pahang. Saya dikena vaksin pada 1 hari bulan 9 2001 jam 3 petang. So selepas saya kena vaksin, saya balik pada klinik yang di tempat cucuk vaksin tu. Ya, saya balik terus jadi muntah. Muntah semua banyaklah ya, daripada sampai rumah dekat-dekat pukul 5 lebih pukul 6 waktu asar. Sampailah hang kata saya dipapah dengan suami, anak-anak bantu untuk masuk ke dalam rumah. Sampailah ke dalam bilik tidur. So saya cakap kepala saya memang dah berat. Saya dah rasa lain macam. Suami saya bantu saya lagi dengan anak-anak. Saya dibaringkan dan suami saya buat video call untuk anak menantu saya tengok keadaan saya selepas dicocok. Saya masih lagi muntah dalam bilik. Selepas masuk bilik pun saya lagi muntah lagi. Muntah yang agak banyak juga. Yang atas kata itu agak muntah hitam lah. Lepas pada pukul 7 lebih sikit dekat waktu maghrib, dari saya pinggang ke bawah dah tak rasa apa. Kedua-dua kaki saya dah tak ada boleh bergerak. Saya cuma kata kat suami saya tak boleh nak gerak kaki untuk nak bergerak bangun. Untuk waktu maghrib dia kata kat suami, cuba ambil pisau tores kaki saya, ada keluar darah tak? Sebab jari saya kiri kanan memang dah tak berasa masa tu. Hanya tangannya yang boleh bergerak. So suami saya macam cuak lah muka tengok keadaan saya. Dia hanya mampu picit. Dan anak menantu saya beritahu, tolong bagi mama Panadol lah, takut demam dan sebagainya. Alhamdulillah saya makan Panadol 2 biji, dia bagi suami. Alhamdulillah saya tak demam. Tapi kesakitan badan saya, auzubillah min zalik, hanya Allah saja yang tahu betapa bisanya dalam badan saya masa tu. Masa saya tu atas katil, malam tu saya mengerang, kesakitan sangat-sangat. Tak tahu nak rasa macam mana. Orang kata dengan bisanya, dengan keadaannya, kencing berak pun dah boleh tak tahu nak rasa macam mana mengalirnya. So saya ingat setakat hari ni yang berlaku tu agak 2-3 hari saya rasa okey lah, mungkin efek vaksin saya kalah dan sebagainya. Tapi seterusnya sampailah ke 8 hari bulan 9, saya minta suami saya bawa pergi ke hospital swasta lah, buat cek saya macam mana keadaan saya, apa punca saya jadi macam tak boleh bergerak semua ni. Saya buat x-ray semua, tapi doktor maklumkan saya tidak ada masalah tulang dan sebagainya. Tidak ada, orang kata cuma diefekkan, mungkinlah saraf dia cakap nak pergi pada stroke. Itu je yang doktor dapat tahu. Sebab sebelum tu doktor tanya saya, sebelum saya cocok vaksin, saya sihat tak? Ya, saya sihat walafiat. Dan saya lah tukang urut saraf untuk orang perempuan pagi, petang, malam. Memang saya orang sihat. Kalau saya tak sihat, takkan saya boleh urut pagi, petang, malam kan? So saya, kerja saya itulah di rumah tangga, mengurut orang. Jadi doktor pun tak boleh cakap apa. Saya pun nak cakap lebih-lebih pasal vaksin, saya doktor dia cakap. So dah bagilah ubat saya, ubat saraf dan sebagainya. Banyaklah ubat, saya nak sebut pun saya tak ingat. Tapi banyaklah dia bagi. Cuma dia tanya, awak ada Puan ada alergi ubat tak? Saya kata saya tak ada alergi ubat. Saya beranak 4 orang anak pun alhamdulillah. Saya kata cuma tekanan darah saya lah sikit, HB saya kadang-kadang low lah bila bersalin mengandung. Saya kata okey, dia cakap. So dia bagi ubat, saya balik, saya makan. Selang beberapa hari, mungkin ubat itu tak sesuai dengan saya. Saya jadi macam kaki belah kanan saya yang sakit ni, dia ketar macam Parkinson. Saya tak dapat nak kawal. Saya kata saya jadi macam trauma. Saya kata ya Allah, ya Tuhan, Allah uji aku lagi macam ni. Dalam keadaan tu, dalam 10 lebih suami nak pergi mandikan saya semua. Saya dah tak boleh nak bergerak apa, menggunakan pampers sepenuhnya sampai ke hari ni. Lepas tu kaki saya ketar-ketar, berlaku dah dalam masa 10 jam, 11 jam, 7 jam tanpa henti. Saya tak tahu dekat mana nak berhentikan kaki saya tu, saya tak tahu. So refer balik ke doktor yang saya ambil ubat yang swasta tu. Dia pergi, suami saya bawa. So dia kata benda, refer balik, dia kata suruh hantar saya hospital Kuantan HTA. Saya kata saya tak nak. Sebab masa tu saya menantu saya ada beli oksigen, itu apa ni, oximeter untuk cek oksigen. Saya punya oksigen memang drop lah 80 lebih, 90 memang tak normal. Saya takut. So saya balik tu, suami saya bagi minum saya madu, batu soda, bancuh, saya makan buah kurma, nabi semua tu alhamdulillah. Tapi memang tak stabil. Mungkin saya tahan kesakitan agaknya. Saya punya oksigen dia tak normal. Tapi alhamdulillah saya pergi masuk dalam masa nak balik dalam jalan sampai 11 petang. Sebab saya kena dalam 10 lebih. Dalam pukul 6 petang, kena petang gitu, kaki saya boleh berhenti. Dia berhenti tu, rasa ya Allah, saya amat-amat letih dan saya tak tahu nak rasa apa. Masa dia ketar tu memang tak boleh nak rasa. Rasa ibarat saya kata nak potong kaki saya ni.
Gitulah keadaan saya yang menderita selepas saya divaksin. Ya Allah, saya hanya mampu dengan Allah beri kekuatan saya. Allah uji saya ada sebab. Jadi saya ada kekuatan di mana rakan sahabat saya si Bulan Purnama ni, dia tanya khabar saya macam mana kak, saya macam-macam ni. Dia kata, kak jom kita buat report balai, jom kita, sebab kita ada hak saksi sebagai rakyat. Saya kata saya tak ada kekuatan lagi, saya nak bergerak pun susah. Tak apa, kalau akak pergi balai saya bawa kak. So saya kata insyaAllah doakan akak sihat sikit, ada kekuatan untuk pergi balai buat report. So jadi 25 hari bulan tu saya pergilah ke balai polis Jaya Gading di Kuantan. Alhamdulillah saya pergi sana. Saya barisan yang kedua pada waktu pergi tu. Barisan pertama adalah orang report yang lain, maksudnya pasal vaksin juga. Dimaklumkan dia isteri dia mengandung, 7 pagi, tengah hari tengah hari dia bleeding, petang gugur. Saya pun terkejut, Allahu Akbar saya kata. So saya ditanya pula oleh hospital seorang lagi, puan kes apa? Saya kata saya kesan vaksin lah. Dia pun terkejut, dia tepuk dahi, Allahu Akbar. Ayah saya baru 2 hari lepas cucu meninggal. Itu hospital tu sendiri cakap kat saya. Tanyalah si Bulan Purnama ni, saksinya, dia yang bawa saya. So saya buat rekod semua-semua. Layanan saya sangat istimewa oleh polis sana. Sebab ialah saya ibaratkan rakyat yang berani tampil ke hadapan untuk perjuangkan hak saksi rakyat. Hari ini saya mewakili satu dunia. Niat saya jihad fisabilillah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Kalau betul vaksin dia bagus oleh KKM, oleh kerajaan, kenapa hari ini dia sanggup mengeluarkan satu surat setiap rakyat kena sign borang tu? Apa fungsi dia orang semua? Sedangkan dia orang KKM tahu benda tu amat bahaya sebenarnya. Jadi saya sebagai rakyat hari ini, saya tahu, saya pernah juga ambil vaksin masa kecil-kecil. Ibu bapa tu naik kereta macam BCG, tapi Alhamdulillah tak ada kan isu sekarang. Ada sakit, ada mati, ada cacat, ada sebagainya. Tapi hari ini kenapa kita ada berlakunya vaksin selepas ni? Macam-macam kes yang saya dengar yang terkena sekarang pada diri saya sendiri. Saya menderita daripada 1 hari 9 tahun lepas sampai ke hari ini saya menderita. Saya kena hanya dibantu oleh suami dengan anak-anak, dengan sahabat handal saya yang mendarahi saya saja. Jadi saya minta sangat-sangat, saya kata hari ini rakyat bukalah mata. Kalau vaksin betul-betul bagus, sebab bagi saya istilah tak adanya kata vaksin tu orang pro vaksin dan orang anti vaksin. Sebab ini adalah kerajaan kita ibarat menjual kita rakyat Malaysia. Kita bukannya binatang, kita manusia. Kita ada perasaan, kita Allah jadikan dengan secantik-cantiknya kita. Kenapa hari ni kerajaan dah tahu macam-macam kes berlaku, tapi dia orang masih lagi nak tutup lagi kes rahsia sebenarnya. Banyak yang saya dengar dan banyak yang berlaku dan pada diri saya sendiri. Saya minta hari ni sama-sama rakyat di luar sana, tak kisah siapa pun, marilah sama-sama kita berjihad fisabilillah. Perjuangan kita kerana Allah sentiasa, sebab Allah takkan tidur. Dan Allah tak pernah lalai pada umatnya. Kita sebagai umat yang sentiasa mengingati dia, cubalah buat yang terbaik. Dan saya dicabari macam ujian saya ni, memang saya kata kali ikutkan, saya tak sanggup nak hidup sebenarnya. Tapi oleh kerana bila saya banyak beristiqarah, saya banyak muhasabah diri saya banyak buat solat tahajud, semangat saya, perjuangan saya tu kembali kepada rakyat semua. Seperjuangan saya yang selalu memberi kekuatan pada diri saya sendiri untuk saya teruskan hidup saya. Yelah, siapa nyawa kita sendiri terpaksa kata nak tengok anak-anak suami saya, anak cucu saya nak tengok. Tapi Alhamdulillah keluarga saya sangat-sangat memahami keadaan saya masa ni. Kesakitan saya hanya Allah sangat-sangat yang tahunya. Menderitanya kata pergerakan saya, sebab kita jadi trauma. Kita orang yang sihat walafiat tiba-tiba jadi macam tak boleh bergerak. Semua diuruskan oleh suami dengan anak. Mahu tak trauma? Memang saya trauma sangat-sangat hidup saya. Tapi Alhamdulillah kekuatan saya dengan Allah. Bila saya, sebab saya biasa suka seorang di rumah, saya tak ada siapa. Anak-anak pun dah kahwin 2 orang. Ayat kecil dengan suami. Saya selalu berzikir dengan Allah, mohon dengan Allah, berbicara dengan Allah, selalu menghadap Quran. InsyaAllah Allah kuatkan diri aku, kata aku nak teruskan hidup.